Tuan-tuan dan puan-puan semua, hari ini satu berita yang saya ingin kongsikan kepada Anda semua, di mana berita ini berkaitan dengan satu rundingan di antara Perdana Menteri dan juga seorang pemimpin yang beliau bawa masuk ke dalam kabinet kerajaan perpaduan. Namun apa yang berlaku antara mereka saya akan kongsikan kepada Anda hari ini. Sebelum saya mulakan, saya meminta jasa baik Anda, kerjasama Anda untuk tekan butang subscribe dan juga like dan share video ini, supaya kamu tahu perkembangan-perkembangan terkini politik daripada channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini, malam ini, satu berita daripada Malaysia kini yang menunjukkan pengakuan pemimpin ini, di mana beliau tidak berminat untuk menjadi menteri, menolak untuk menjadi menteri, walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah mempelawah beliau sendiri. Gobin tolak jawatan menteri untuk tumpu tugas sebagai MP. Ahli Parlimen Damansara, Gobin Singh Dio, menjelaskan dia ada menerima tawaran untuk menganggotai kabinet kerajaan baru, tetapi beliau telah menolak atas sebab ingin fokus ataupun memberi tumpuan sepenuhnya terhadap tugas beliau sebagai ahli Dewan Rakyat. Gobin menjawab soalan mengenai ketiadaan namanya dalam senarai kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menerusi kenyataan. Dia juga mengesahkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim memang ada menawarkannya untuk menyertai kabinet. Jadi beliau ini dipelawah sendiri oleh Perdana Menteri untuk masuk ke dalam kabinet kerajaan perpaduan menjadi seorang menteri. Namun Gobin Singh telah menolak sebab beliau ingin fokus untuk menjadi ahli parlimen. Namun setelah mempertimbangkannya, saya memberitahunya, kata Gobin, yang saya tak dapat berbuat demikian dan saya akan memberi tumpuan kepada peranan sebagai ahli parlimen dan membantu kerajaan dengan apa saja cara yang saya boleh lakukan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anwar Ibrahim kerana menawarkan saya untuk menjadi sebahagian kabinetnya. Sekali lagi saya menyatakan saya sepenuhnya yakin terhadap kepimpinannya dan dia akan berjaya membawa Malaysia ke tahap lebih tinggi, kata Gobin. Dia juga menjadi Menteri Multimedia dan Komunikasi ketika pentadbiran Pakatan Harapan pada tahun 2018. Dan ketika beliau dihubungi, Gobin menyangkal keengganannya untuk menyertai kabinet ada kaitan dengan pelantikan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Ketika ditanya berkenaan dengan perkara itu, Gobin menjawab tidak benar. Ada sebab lain kepada keputusan ini dibuat. Setakat itu jawapan saya. I will leave it at that. Kenyataan daripada Gobin Singh. Rupanya Gobin Singh pernah menerima pelawaan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan beliau menolak pelawaan itu untuk menyertai kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim di bawah kerajaan perpaduan. Dan ditanya lagi sebab beliau menolak, adakah sebab pelantikan, adakah berkaitan dengan lantikan Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Namun Gobin Singh menjawab bahawa tidak ada kena-mengena langsung. Beliau hanya menolak pelawaan untuk menjadi menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah kerana beliau ingin fokus untuk menjadi tugas sebagai MP. Beliau ingin fokus kepada tugas menjadi ahli parlimen. Gobin menjawab soalan-soalan mengenai ketiadaan namanya di dalam senarai kabinet, walaupun beliau ini pernah menjadi menteri di dalam Pakatan Harapan pada 2018. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Anda boleh komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Selamat malam, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, terima kasih sudah meluangkan sedikit masa untuk menonton video daripada channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mulakan isu hangat hari ini berkenaan dengan seorang pemimpin PAS yang membuat satu kenyataan yang mengejutkan. Di samping itu pemimpin-pemimpin yang lain memberikan tomahan, memberikan tuduhan dan memberikan serangan bertubi-tubi kepada kerajaan
di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun, seorang pemimpin PAS yang tiba-tiba membuat satu kenyataan mengejutkan saya ingin kongsikan kepada Anda. Tapi sebelum saya kongsikan kepada Anda, saya meminta kerjasama Anda untuk menekan butang subscribe supaya Anda tidak terlepas perkembangan-perkembangan politik daripada channel ini. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, satu berita diterbitkan daripada Malaysia Kini. Nick Abduh beri peringatan buat penggali lubang. Buat penggali lubang. Siapakah penggali lubang yang dinyatakan oleh Nick Abduh ini? Ketika partinya terus-menerus agresif menyerang kerajaan baru Malaysia di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, seorang pemimpin PAS sebaliknya kelihatan lunak dan sempat memberi peringatan mengenai amalan jelik. Ahli jawatan kuasa PAS Pusat Nick Abdul Aziz berkata dalam Islam, amalan mengkritik sama ada secara lembut ataupun secara keras memang dibenarkan, tetapi ia mestilah terikat kepada fakta dan juga akhlak. Katanya pada masa sama, Islam juga melarang umatnya melemparkan tomahan, tuduhan, maupun persepsi buruk yang sengaja diada-adakan. Setakat ini saya baca, tuan-tuan dan puan-puan, saya melihat satu message tersirat daripada apa yang disampaikan oleh ahli jawatan kuasa PAS Pusat ini. Katanya, pada masa yang sama, Islam juga melarang umatnya melemparkan tomahan, melemparkan tuduhan, maupun persepsi buruk yang sengaja diada-adakan. Menurut bekas ahli parlimen Bacok tersebut, tindakan menomah dan menuduh pihak lawan memang mudah menarik sokongan dan undi, tetapi bukanlah kemenangan sebenar. Hakikatnya, ia petunjuk awal daripada bahwa si penuduh itulah yang nantinya akan menelan ludahnya sendiri. Siapa yang menggali lubang, dia sendiri akan jatuh di lubang itu menurutnya lagi. Kenyataan Nick Abduh itu tidak menyebut sebarang nama, tidak menyebut sesiapa pun. Namun muncul ketika Perikatan Nasional, khususnya PAS, tekal mengkritik pentadbiran negara yang kini dipimpin Perdana Menteri ke-10 Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Khususnya selepas gabungan terbabit gagal membentuk kerajaan pusat. Tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini, apa komen Anda berkenaan dengan kenyataan daripada ahli jawatan kuasa PAS Pusat ini, yaitu Nick Abdul Aziz? Saya melihat, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu message tersirat kepada pemimpin-pemimpin tinggi PAS, terutamanya kepada Abdul Hadi. Ini pasti mengejutkan. Dikatakan bahwa siapa yang menggali lubang, dia sendiri akan jatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan kenyataan wajib bersatu jaga negara, Perikatan Nasional juga giat mengkritik UMNO Barisan Nasional selepas gabungan berkenaan memberikan dukungan kepada Pakatan Harapan.